Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Video kali ini aku nak komen pasal satu video Ustaz Qarni yang membahaskan tentang melihat Allah di syurga. Tapi dalam video ni aku tak mau bahas panjang tentang isu melihat Allah. Aku hanya nak respon kenyataan Ustaz Qarni yang menyatakan bahawa Tuhan boleh jadikan diri dia duduk arah mana-mana. Ini kenyataan yang sesat. Tapi secara ringkasnya aku cerita sikitlah tentang isu melihat Allah di syurga. Kerana isu inilah yang menyebabkan dia buat kenyataan macam tu. Baik, mengenai isu melihat Allah, terdapat beberapa pandangan. Pertama, pandangan yang menyatakan bahawa mustahil dapat melihat Allah sama ada di dunia atau di akhirat. Kerana mereka mengatakan, jikalau Allah dapat dilihat, maka ia melazimkan Allah bertempat, berjisim, berbentuk, berwarna dan lain-lain. Kerana bagi mereka, tidak mungkin dapat melihat sesuatu itu, melainkan sesuatu yang dilihat itu mesti bertempat, berjihah, berjisim, berbentuk dan berwarna. Dan Allah Maha Suci dari sifat-sifat yang disebutkan tadi. Golongan ini adalah golongan Mu'tazilah, Jahmiyah dan seangkatannya. Mereka golongan yang lebih menggunakan logik akal berbanding nas. Dan pandangan mereka tidak benar kerana menyalahi nas Al-Quran dan hadis. Kedua, pandangan yang mengatakan harus melihat Allah di syurga dan menerima Allah bertempat dan berjihah atau berarah. Ini pandangan Ibn Taymiyah dan pengikut-pengikutnya. Pandangan ini pun tidak benar kerana mengisbatkan Allah bertempat dan berjihah. Bertempat dan berjihah itu lazim bagi baharu. Ketiga, pandangan yang mengatakan bahawa harus melihat Allah dan menolak Allah bertempat dan berjihah. Mereka mengatakan tidak mustahil akal bahawa melihat Allah dengan keadaan Allah tidak bertempat dan berjihah. Ini adalah pandangan ahli sunnah wal jamaah. Dan inilah pandangan yang benar. Untuk maklumat lanjut pasal isu ni, hampa boleh baca tafsir Ar-Razi, yakni tafsir kabir atau Mafatihul Ghaib dan kitab-kitab lain. Tapi aku lebih suka tafsir Ar-Razi. Baik, pandangan yang lebih pelik adalah pandangan mazhab Ustaz Qarni Al-Perlisi. Dia kata boleh melihat Allah di syurga dan Tuhan boleh jadikan diri dia duduk atas mana-mana dan meletakkan diri dia pada tempat. Ini kenyataan yang tak pernah orang buat dan lebih teruk dari Jahmiyah dan seangkatannya. Okey, kita tengok dulu video dia. Hadis ni mengikut kaedah Jahmiyah ahli falsafah, dia akan tolak. Sebab apa? Sebab mata tengok ke bulan, dia ada arah atas. Wujudnya penentuan arah untuk tengok Tuhan, itu ialah benda yang mustahil. Dia orang nak fikir ikut kepala dia orang. Sedangkan Nabi kata kamu akan tengok Tuhan kamu di syurga. Dan waktu tu kita tak perlu pun nak fikir orang kata apa nak pening kepala. Apa ni? Arah kiri kanan apa semua ni. Sedangkan semua dah ada di syurga dah pun. Dan Tuhan dia boleh jadikan diri dia duduk pada arah mana-mana. Walaupun dia tahu, walaupun dia cipta arah tu, dia boleh letakkan zat dia di situ. Walaupun arah itu ialah bahagian pada ciptaan dia, dia boleh buat benda tu. Okey, video penuh aku letakkan link dia dekat ruangan description. Bila dia kata Allah boleh menjadikan, maka ia berkait dengan sifat kudrat Allah. Apa itu sifat kudrat? Sifat kudrat ialah satu sifat yang wujud, lagi qadim, berdiri, yakni ada pada zat Allah Ta'ala. Dengannya Allah menjadikan dan meniadakan perkara mungkin setengah daripada perkara yang berlawanan. Dan sifat kudrat Allah ini, dia ada ta'aluk atau kerja atau lebih mudah dipanggil fungsi. Di sinilah, yakni fungsi kudrat yang ramai orang tak tahu kalau mereka tak belajar sifat 20. Lebih malang lagi, orang yang menentang dan memperlekehkan pengajian sifat 20. Mereka tuduh kata sifat 20 dari falsafah Greek. Mereka bangga dan mendakwa. Mereka belajar tauhid ikut Quran dan hadis. Okey, kalau betul mereka ikut Quran hadis, tunjukkan nas dari Quran dan hadis yang kata Allah boleh menjadikan diri dia itu dan ini. Ikut Quran ke atau buat pada tahu? Baik, balik kepada sifat kudrat tadi. Sifat kudrat memberi bekas atau berfungsi pada perkara imkan sahaja. Perkara imkan itu ialah perkara yang boleh terima adanya dan boleh terima tiadanya. Seperti sesekalian makhluk, termasuklah kita ni. Sifat kudrat tidak bertakluk atau berfungsi pada perkara wajib, yakni perkara yang mesti ada, seperti Allah serta sifat-sifatnya.
Jadi Allah tak buat diri dia dan sifat-sifat dia. Sifat kudrat juga tidak bertakluk atau berfungsi pada perkara mustahil. Seperti anak Allah, bininya atau sekutunya. Jadi Allah tak buat dan tak cipta anak dan tidak menjadikan diri dia sebagai bapa. Adakah Allah lemah kerana tidak menjadikan diri dia atau sekutunya? Tidak sekali-kali. Kerana itu bukan kerja sifat kudrat. Lainlah kalau itu kerja dia tapi tak mampu nak buat, barulah dikatakan lemah. Macam lelaki, adakah lelaki dicop lemah kerana lelaki tidak beranak? Tidak, kerana bukan kerja atau fungsi lelaki untuk beranak pinak. Okey, berbalik kepada kenyataan Ustaz Qarni tadi, dia berkata Tuhan boleh jadikan diri dia duduk arah mana-mana dan meletakkan diri dia pada tempat. Pertama, mustahil Allah bertempat dan berjihah. Kerana bertempat berjihah ini lazim bagi yang baharu. Adapun ayat-ayat Quran yang zahirnya menunjukkan Allah bertempat adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat adalah ayat yang samar-samar. Jadi ayat yang tidak jelas tidak dijadikan dalil. Kedua, Ustaz Qarni nak menolak kemustahilan Allah bertempat, maka dia gunakan kudrat Allah untuk mengharuskan Allah bertempat. Ini tak betul. Kalau Allah menjadikan diri dia bertempat, maka yang menjadikan itu adalah Khalik, yakni pencipta. Dan yang dijadikan itu adalah makhluk yang dicipta. Maka mustahil Allah tu Khalik, dalam masa yang sama dia juga makhluk. Dan jika Allah menjadikan diri dia sesuatu seperti menjadikan diri dia dari tidak bertempat kepada bertempat, maka akan berlaku perubahan pada zat Allah. Dan ini mustahil kerana yang menerima perubahan adalah yang baharu. Jadi pemikiran kuasa Allah memberi bekas atau kesan pada diri Allah adalah bid'ah, dhalalah. Kalaulah pemikiran begini dibenarkan, maka akan rosaklah akidah orang Islam. Ada satu video aku yang mengkritik seorang Maulana Depa yang dikatakan pakar hadis. Dia pun sama macam Qarni, gunakan kudrat Tuhan untuk mengharuskan Allah turun ke langit. Tapi dia lagi kemas. Dia kata Allah berkuasa menempatkan diri dia di atas arash. Dalam masa yang sama Allah berada di langit. Bila kita kritik, mereka kata kita guna akal. Benarlah kata Imam Haramain, barang siapa yang tidak mengetahui hukum akal dan pengertiannya, maka dia adalah tidak berakal, bahkan gila. Imam Haramain yang kata, okey, bukan aku. Tapi puak tu kata, apa barang Imam Haramain? Hadis serkup hebat lagi. Dulu ada seorang perempuan kata Allah makhluk halus. Jadi kecoh satu Malaysia. Lebih-lebih perlis pun ramai memberi respon dan mengatakan itu sesat dan salah. Tapi kalaulah perempuan tadi pakai kaedah pemikiran Ustaz Qarni, dia kata Allah maha berkuasa dan Allah boleh jadikan diri dia makhluk halus. Lebih-lebih perlis nak jawab apa? Dan dengan kaedah pemikiran Ustaz Qarni juga, orang-orang ajaran sesat Batriniyah, mereka akan mendakwa Allah berkuasa menyatukan diri Allah dengan manusia. Jadi Ustaz Qarni patut tarik balik kenyataan ni supaya orang awam tidak rosak akidah mereka, terutama pengikut Ustaz Qarni. Tapi jaranglah lebih perlis ni akan tarik balik. Selalunya mereka spin je. Okey, setakat ini sahaja. Jumpa lagi pada kali yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.